murid semua. Ustazah harap murid semua sihat sahaja di rumah. Untuk pertamanya, Ustazah nak ucapkan tahniah kepada murid-murid yang berjaya menghantar tugasan sebelum ini. Bagi murid yang belum menghantar tugasan, Ustazah harap murid dapat berbuat demikian walaupun telah melepasi due date yang telah ditetapkan. Baik, untuk hari ini Ustazah akan mengajar satu tajuk baru, iaitu tajuk Sifat Allah Basar, iaitu unit 2 bidang akidah pendidikan Islam tahun 6. Murid boleh merujuk buku teks muka surat 75 hingga 79. Okey, kita nak tengok apa maksud sifat basar Allah ini. Jom. Sebelum tu, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina hikmatak wa anshur 'alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okey, baik. Kita tengok pengertian basar. Basar ini maksudnya Allah Maha melihat. Basar itu daripada perkataan bahasa Arab yang bermaksud melihat. Jadi dari segi sifat Allah basar ini maksudnya Allah Maha melihat setiap perkara sama ada nyata ataupun tersembunyi. Yang nyata tu apa? Yang alam kita ni lah yang kita dapat lihat secara menggunakan panca indera mata kita. Manakala yang tersembunyi mungkin apa yang kita tak nampak ataupun yang alam gaib. Okay, kita tak nampak tapi sebenarnya benda tu ada dan Allah Maha melihat segala sesuatu. Okay, kita wajib beriman bahawa Allah bersifat basar. Maksudnya kita wajib beriman Allah ini Maha melihat. Macam mana cara kita nak beriman dengan Allah bersifat basar? Adalah dengan meyakini setiap perlakuan kita dapat dilihat oleh Allah walaupun manusia tidak dapat melihatnya. Contoh pada bulan puasa yang lepas, kita semua wajib berpuasa. Bila berpuasa, kita tak boleh melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Antaranya adalah makan dan minum pada siang hari. Apabila awak duduk seorang-seorang di rumah, tak ada orang langsung di rumah. Jadi, makanan ada dalam peti banyak kan? Jadi, kalau contohnya pada waktu tu awak makan, ada tak orang tahu yang awak tak berpuasa pada hari tu? Tak ada, sebab Ustazah dah kata tadi dalam rumah tu tak ada, awak seorang sahaja. Jadi kalau awak mengatakan awak berpuasa pada hari tu sedangkan awak dah makan dan minum, orang lain semua tak tahu. Sebab orang tak dapat melihat apa yang awak lakukan di dalam rumah seorang-seorang pada waktu tu. Tetapi Allah ini bersifat basar, iaitu Maha melihat. Sekiranya kita benar-benar yakin dengan sifat basar Allah, maka kita tidak akan sesekali melakukan perkara yang dilarang oleh Allah walaupun tak ada seorang manusia pun melihat kita pada waktu tersebut. Boleh murid-murid? Itu yang membuktikan kita ini beriman dengan sifat basar Allah. Faham? Seterusnya kita tengok dalil. Dalil ini apa? Suka untuk Ustazah tekankan, maksud dalil ini adalah bukti. Setiap sifat Allah ni kita tak bolehlah nak percaya macam tu saja. Jadi Allah mendatangkan bukti-bukti kekuasaan Allah. Dalil terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama dalil nakli. Apa itu dalil nakli? Ustazah suka terangkan dalil nakli ini berdasarkan nas, sama ada nas Al-Quran ataupun hadis. Untuk tajuk ini Ustazah datangkan dalil nakli daripada Al-Quran, iaitu surah Al-Hujurat ayat 18. Boleh baca dengan Ustazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu basirum bima ta'malun. Maksudnya, dan Allah Maha melihat segala yang kamu kerjakan. Allah dah tulis siap-siap dah di dalam Al-Quran bahawa Allah ini Maha melihat apa yang kita tengah buat.
Jadi, kita nak tak nak wajib percaya bahawa Allah ini maha melihat. Seterusnya kita tengok pula dalil akli. Saya selalu terangkan dalil akli ini adalah dalil akal. Akli itu akal. Maksudnya bila disebut dalil akli, bukti yang kita boleh berfikir. Okey. Cuba baca, Allah memiliki semua sifat kesempurnaan. Kita tahu Allah itu memiliki segala sifat kesempurnaan. Jadi adalah mustahil bagi Allah bersifat kekurangan seperti tidak dapat melihat. Allah yang menciptakan panca indera kepada kita. Dengan mata kita dapat melihat, dengan telinga kita dapat mendengar, dengan mulut kita dapat bercakap. Adalah mustahil lah bagi Allah sendiri tidak dapat melihat. Boleh murid-murid? Baik. Pada zaman dahulu, Khalifah Umar sangat amanah melaksanakan urusan negara. Beliau tidak pernah menggunakan wang dan harta negara untuk kepentingan diri dan keluarga. Beliau akan memadam lilin yang diperoleh daripada wang negara dan menggunakan lilinnya sendiri ketika berurusan dengan hal pribadi khalifah. Baik, siapa Khalifah Umar ini? Okey, kita tengok. Khalifah Umar bin Abdul Aziz merupakan seorang khalifah yang adil dan bijaksana. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini merupakan keturunan Saidina Umar Al-Khattab. Okey, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini merupakan khalifah ataupun Amirul Mukminin yang hidup pada zaman selepas kewafatan Saidina Ali. Okey, pada zaman Umayyah. Okey. Beliau sangat terkenal dengan sifat pemurah dan dermawan. Setiap hari beliau akan menderma makanan untuk diagihkan kepada fakir miskin. Allah yang bersifat basar melihat dan menghitung setiap amalan kebaikannya. Boleh murid-murid? Okey, disebabkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz ni yakin pada sifat Allah, Allah Maha melihat. Jadi dia cuba sedaya upaya untuk tidak menggunakan harta kerajaan untuk kegunaan pribadinya. Okey, pada zaman dulu kan ada mereka menggunakan lilin untuk menerangi pada waktu malam. Tak ada lagi elektrik. Jadi apabila Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini menguruskan hal ehwal negara, beliau akan menggunakan lilin yang diperoleh daripada wang negara. Tetapi apabila untuk urusan pribadinya dengan keluarga, maka beliau menggunakan lilin yang dirinya sendiri, bukan hasil daripada wang negara. Okey, sebab itulah kita mesti mentaati perintah Allah, menjauhi larangannya, berbuat baik kepada ibu bapa, keluarga, guru-guru, kawan-kawan dan sekalian makhluk Allah yang lain. Sebab Allah sentiasa melihat segala perbuatan kita. Mari sama-sama kita contohi Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini. Okey, baik murid-murid. Kita dah tahu pengertian, kita dah tahu dalil, nakli dan akli. Kita juga dah tahu tentang perwatakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini yang sangat menjaga perbuatannya kerana meyakini bahawa Allah itu Maha melihat. Jadi kesan sekiranya kita meyakini Allah bersifat basar. Okey, Ustazah dah kata tadi kita beriman dengan sifat basar itu bukan sekadar berkata di mulut tetapi membuktikan keimanan kita dengan menjauhi segala larangan Allah walaupun tidak dilihat oleh manusia. Okey, kesan dia kalau kita beriman, apa dia? Yang pertama adalah berusaha melipat gandakan amalan. Okey, sekiranya kita yakin Allah itu sentiasa melihat kita, kita akan sentiasa berusaha melipat gandakan amalan. Contohnya pada waktu ini awak walaupun berada di rumah, awak akan bersungguh-sungguh membuat tugasan yang diberikan oleh guru, dan apabila ada masa terluang pada waktu duha ini awak mendirikan solat sunat duha. Lepas tu ada lagi masa lapang berusaha untuk membaca Al-Quran, membantu ibu bapa. Okey, itu semua adalah amalan-amalan yang boleh mendatangkan pahala kepada kita. Okey, seterusnya berhati-hati dalam setiap perbuatan.
Sebab kita tahu kita ni sentiasa dilihat. Bayangkan contohnya, kalau cikgu tengah tengok awak menjawab soalan, adakah awak rasa awak nak meniru pada waktu tu? Tak kan? Jadi sebenarnya Allah tu sentiasa melihat kita, sentiasa ada CCTV Allah melihat kita. Jadi kita akan sentiasa berhati-hati dalam setiap perbuatan, tidak akan melakukan perkara-perkara kejahatan. Okey, seterusnya sentiasa memelihara akhlak. Samalah tu. Okey, seterusnya mewujudkan masyarakat yang harmoni. Sekiranya semua orang yakin dengan Allah Maha melihat ini, dengan sifat basar Allah ini, tak ada seorang pun manusia yang akan melakukan perbuatan jahat. Jadi, ia akan mewujudkan masyarakat yang harmoni. Tak ada orang yang, bayangkan kita jalan ke mana-mana, kita yakin tak ada orang yang nak mencuri kita, tak ada orang yang nak menumbuk kita, bergaduh dengan kita, tak ada orang yang nak merogol, tak ada orang yang nak merompak. Jadi secara tak langsung kita akan berasa selamat dan masyarakat kita hidup dalam keadaan harmoni. Okey, seterusnya hidup kita akan dirahmati oleh Allah. Baik, sekian itu sahaja untuk tajuk ini. Okey, untuk tugasan bagi tajuk ini, Ustazah nak murid jawab soalan di dalam buku aktiviti tajuk Allah bersifat basar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.